Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Terlebih dahulu saya ucapkan uh, tahniah untuk yang dapat join untuk kelas pagi ni. Cikgu nampak ada beberapa orang ni. Tolak cikgu ada 13 orang. Sepatutnya ada 72 orang semua kalau gabung dua-dua kelas. Ini baru 13 orang, sekarang 14 orang saya nampak. Oke, siapa yang tidak pakai akaun sekolah tu, type nama kamu, nama betul kamu di chat sana. Supaya cikgu sebut nama kamu nanti. Yang pakai akaun sekolah bagus, yang pakai akaun pribadi next time pakai akaun sekolah yang ada MOE di belakang tu. Okey. So tanpa membuang masa kita akan mulakan dengan jadual sifir. Cikgu harap semua sudah ready. Okey, kita mulakan 3 minit daripada sekarang. Oh, Razak rupanya pakaiannya. Okey, Razak. Okey, tengok paparan di skrin ya kalau sudah siap. Buat kemas-kemas, pastikan kau tidak meniru ha. Okey, 1 minit. Okey, good. Audrey siap, Nila siap, Adrisha siap. Coba pakai nama Syarifah. Syarifah kah juga? Siap. Razak siap. Hani siap. Oke, Nurisha siap. Oke, 3 minit sudah. Oke, cukup tambah lagi 1 minit terakhir. Kau kena praktis lah. Pastikan kau dapat siapkan di bawah 3 minit untuk tempo bulan ni. Buka cuti sekolah nanti. Cikgu akan bagi masa 3 minit sahaja. Yang sudah dapat siap di bawah 3 minit tu bagus. Dan pastikan betul lah. Oke, 5 saat. Juga akan stop 4 minit. Oke, 4 minit. Yang belum siap teruskan. Siapkan dulu.
Oke, yang sudah siap semak, gunakan pen. Boleh tengok di screen kalau tidak sure macam mana mau semak. Mau tengok jawapan dia yang betul. Semak betul-betul. Oke, good. Razak betul semua. Oke, Hani pun betul semua. Nila pun betul semua. Oke, Adelisha, Daryl, Sharifah pun betul semua. Oke, Wafid betul semua. Oke, ada lagi yang ada salah? Siapa yang angkat tangan tuh? Daryl kenapa? Salah dua Daryl lah. Sipir berapa yang salah? Daryl buka kau punya kamera. Bagi tengok cikgu di screen. Kau punya apa? Kau punya jadwal sipir. Pusing kau punya tengok. Uh, bawah sikit Daryl. Cikgu nampak nombor atas saja cikgu. Kamera kau tuh cikgu nampak paparan di atas saja. Bawah sikit. Turun lagi sikit. Kamera kau. Itu makin naik tuh ke atas. Bawah lagi sikit Daryl. Daryl cikgu nampak tuh garis-garis warna kelabu je. Cikgu tidak nampak pun jadwal sipir kau Daryl. Kasih belakang kau punya kamera. Angkat dia ke belakang. Kasih jarak dia. Baru dia boleh nampak. Turun lagi bawah sikit. Kau bagi tengok cikgu yang di atas buku sih. Daryl tidak nampak pun apa-apa. Ah, ah, saya ingat lagi. Cikgu nampak sikit saja. Sipir berapa yang salah Daryl? Oke, thank you. Type di chat sana Daryl. Sipir berapa yang salah? Oke, cikgu mau tengok satu orang punya jadwal sipir lagi. Siapa yang betul semua nih? Wafik, bagi tengok di screen kau punya jadwal sipir. Bagi tengok di kamera. Oke. Sebab ada kau punya background tuh Wafik. Jadi dia tertutup-tutup. Oke, thank you. Oke, good. Oke, yang lain? Oke, yang baru masuk, kawan kau baru saja selesai buat jadual sipir, orang baru tengah habis semak. Yang baru masuk juga mau kau buat jadual sipir dulu. Oke. Ingat setiap kali sebelum kau belajar matematik, pastikan benda ini jadikan rutin dia. Sipir berapa yang salah tuh, Daryl? Jadikan rutin ya. Rutin ni maksudnya kau kena disiplinkan diri kau sampailah kau tingkatan tahun 6 pun kau kena biasakan untuk buat jadual sipir setiap kali sebelum kau belajar matematik. Kau kena jadikan itu sebagai habit kau. Sama ada dengan cikgu ataupun kau belajar sendiri pun sama. Okey, salah satu sifir tiga. Okey. Alright. So hari itu kita stop sampai operasi darab. Betul kah? Kita belum buat operasi bahagi hari itu. Sebabnya kita buat 4-4 betul. Untuk yang sokratif tu. Okey. So hari ini kita akan sambung operasi bahagi dulu. Okey, kita akan buat. So, cikgu nampak sini ada 17 orang. Tolak cikgu 16. So kita akan buat 4 kumpulan. Kejap ah.
Okey, kau boleh masuk di ada link cikgu post di chat sana. Macam biasa, masukkan nama room dia untuk yang first time, tekan link tu dulu. Lepas tu dia akan minta nama room, nama bilik dia maksudnya. Nama bilik tu maksud nama kelas. Tu nama bilik dia. SAHIBE. Huruf besar. Selepas tu baru kau tekan join. Selepas kau join, dia akan minta kau punya nama. Okey. Dia akan nampak paparan ni tu nanti. Tapi cuba paparkan. Dia akan keluar paparan ni. Kalau kau klik link yang cikgu kongsikan di screen tu, dia akan keluar ni, student login. Nama roomnya tu tulis nama room yang betul lah. SAHIBE, huruf besar. Baru kau join. Lepas kau join, baru kau tulis nama kamu, nama betul, dengan kelas. Lepas tu enter. Kamu akan nampak soalan terus. Cikgu nampak ada beberapa orang masuk. Okey, dapat masuk, terus jawab. Jawab soalan bahagi tu ada 90 soalan, gunakan jadual Elsevier. Okay, ada 10 orang sudah masuk juga nampak. Sepatutnya ada 16 orang semua dalam sana. Sekarang baru ada 10 orang dalam sana. Tekan link tu di atas tu yang cikgu post tu. Razak. Tekan klik link tu dulu. Nama room dia SAHIBE. Socrative ni sebenarnya tidak pakai internet yang kuat. Dia pakai internet yang slow. Kalau kau boleh masuk Google Meet ni, maksudnya kau boleh buka Socrative. Sebab Google Meet ni lagi berat sebenarnya dia pakai berbanding Socrative tu. Cuba lagi yang lain. Cikgu nampak tim Magenta ni terlampau laju sudah buat ni. Tim pitch kedua sekarang. Sekarang ada 11 orang cikgu nampak dalam sana. Sepatutnya ada 16 orang semua. Ada lagi tinggal 5 orang belum masuk. Kenapa tidak dapat tu? Audrey, kalau internet, cikgu rasa bukan isu internet tu kalau kamu tidak dapat. Sebab kalau internet kamu dapat masuk Google Meet, kamu boleh masuk tu confirm. Sebab Google Meet ni lagi besar dia punya data dia perlukan. Cuba dulu balik. Yang dah dapat tu cuba. Okay, cikgu kira sampai 9 minit saja. 2 minit sudah. Okey, maksudnya tidak dapat masuk sekarang. Daryl belum masuk. Audrey, Erika, 3 orang. Satu gig tu besar tu Daryl, 1 gig. Okey, 12 orang sudah masuk. Tinggal 3 orang lagi belum masuk. Sepatutnya dalam sini ada 17 orang, 15 orang sepatutnya dalam sini. Ada 3 orang lagi belum masuk. Kawan-kawan yang lain tengah menjawab tu. Kau boleh nampak tu. Setiap kali jawapan kau betul, kau akan membantu markah kumpulan kamu. Unicorn tu akan bergerak ke depan. Kalau salah dia tidak bergerak. Okey, 3 minit, ada 6 minit lagi. Gunakan jadual Elsevier. Refresh balik Audrey.
Boleh tu. Sebab kau dapat masuk di Meet ni, sebenarnya Meet ni lagi besar dia punya data. Ataupun tutup application-application lain. Kalau kau buka macam-macam dalam sana memang lagging. Tutup yang benda-benda lain ni. Yang tak kau pakai tutup dulu. Game ke apa buang dulu. Jangan buka sekali semua sekali banyak memanglah. Apalagi kalau guna telefon. Dia akan jadi slow tu. Okey, masih lagi tim Magenta yang pertama. Tim Peach. Oh, kedua sudah. Tim Lime. Naik ketiga sudah. Tim Blue keempat. Okey, yang baru masuk tu kawan-kawan kau sekarang tengah buat latihan di Sokratif untuk operasi bahagi. Okey, ada 13 orang saya juga nampak. Kamu boleh tengok di bahagian chat sana, klik link yang cikgu post di bahagian chat tu. Yang baru masuk tengok bahagian chat tu. Ada satu link yang cikgu kongsikan. Klik link tu, kemudian masukkan nama bilik dia, nama room. Nama room tu maksudnya nama kelas SAHIBE. Lepas tu kamu join dan masukkan nama. Nama, lepas tu enter dan kamu akan dapat soalan tu. Okay. Untuk Sokratif ni dia ada 3 jenis soalan. Soalan ABC. Yang kedua soalan true or false. Kamu kena buktikan soalan tu yang cikgu bagi sama ada jawapan dia betul ataupun salah. Yang ketiga kau kena type jawapan dia. Isi tempat kosong. Okey, tim Magenta mau siap sudah. Nampak? Okey, 6 minit sudah. Ada 3 minit, lebih kurang 3 minit lagi. Okey, tim Magenta siap. Good. Sekarang ada 3 kumpulan lagi yang tengah buat. Tim Lime. Tim Lime tempat kedua sudah. Tim Peach dengan tim Blue. Okey, 8 minit.
Oh, Razak nak dapat siapa ni? Oh, siapa saya pakai nama Ani ni? Saya pakai nama Ani nan 2019. Type nama betul kamu di sana? Oke, 9 menit. Cikgu bagi Maya 1 minit terakhir. Yang sudah siap jangan keluar daripada room tu. Tidak perlu keluar. Biar saja. Nanti cikgu akan tukar soalan. Kamu tidak perlu masuk semula lagi dalam room yang sama. Kalau kau type nama room yang salah, kau tidak akan jumpa soalan tu. Pastikan nama room yang kamu masuk tu adalah nama room yang betul. Oh, Fadil. Tidak apa Fadil. Lepas ni kamu cuba lagi. Lepas ni cikgu akan release lagi satu soalan. Lepas ni cuba lagi sekali. Oke, 10 saat terakhir. Oke, cikgu finishkan. 10 minit sudah. Oke, stop dulu. Otomatik dia kalau tidak boleh jawab sudah tu. Cikgu sudah close. Oke, cikgu kita akan bagi tengok paparan. Kita tengok markah dia dulu. Oke. Fauzan 28%. Cassandra masuk sekejap saja. Dapat satu soalan tidak dijawab. Daryl ada 2 kali dia masuk 9%. Ijoil 14%. Firdaus 44%. Wafik 100%. Good. Adelisha 42%. Hani Zahra 39%. Nura Isya Ashdania 42%. Nur Najiha 50%. Nila sampai 3 kali ni. Ini kau keluar kau masuk ni Nila 14%. Razak 26%. Sharifah 62%. Okay, it's okay. Okay, juga akan release. Untuk dia punya result keputusan nanti macam biasa juga akan post di kelas nanti. Kau boleh simpan ataupun parents kau akan tengok kau punya apa yang kau jawab tadi ya. Okay, juga akan release lagi satu soalan. Jangan keluar daripada room biar saja di sana. Okay. Kita akan buat untuk operasi tolak. Ini kau kena kira. Ini kau kena kira. Untuk soalan ni kau kena kira satu per satu. Ini bukan soalan yang kau boleh congak Kau kena kira. Okey, masukkan nama dan kelas. Okey, yang sudah dalam room tu terus masukkan nama dengan kelas. Terus jawab Okey, Adilisha sudah masuk, Firdaus, Razak. Siapa yang pakai nama cikgu tu? Ini bukan siapa yang pakai SAHIBE. Sepatutnya aku masukkan nama kau, bukannya nama room tu. Yang belum masuk nama room siapa terus masuk nama room. Maksudnya kau masukkan nama tu. Siapa yang pakai nama cikgu tu? Nama bapak cikgu dia masukkan guna nama dia. Cikgu tutup soalan ni lah. Masuk balik. Ini soalan yang baru. Untuk operasi tolak.
Okey, ada Fauzan, Firdaus, Adilisha, Hani, Norarisha, Najiha, Razak, Syarifah. Yang pakai nama cikgu tu juga nak, nama bapak cikgu tu juga aku nak tahu siapa yang pakai nama room. Okey, Cassandra sudah masuk. Okey, ada 10 orang. Sepatutnya dalam sana ada 19 orang semua. Okey, siapa yang baru masuk? Sekejap lagi cikgu post balik link dia. Klik link tu di chat sana. Tengok bahagian chat tu. Klik link tu yang warna biru bergaris. Lepas tu dia akan minta nama room. Nama room tu maksudnya nama bilik, nama kelas. SAHIBE, huruf besar. Lepas tu join. Baru kau masukkan kau punya nama. Nama betul kamu dengan kelas kamu. Baru kau enter, baru kau boleh nampak soalan. Okay, inilah baru, inilah masuk so juga nampak. Cassandra jawab, kenapa masuk nak jawab tu? Cassandra. Kira ini soalan ni kau bukan tak boleh congak, kau kena kira. Ada 20 soalan saja, kau kena kira betul-betul. Gunakan buku dan kertas untuk kira. Gunakan buku jadual sifir tu pun boleh guna. Ini soalan operasi tolak dengan peminjaman. Maksudnya kau boleh gunakan kaedah geng 10. Wafik ke yang guna nama cikgu, bapak cikgu ni? Wafik? Apa kau tulis tadi? Kau bukan tulis nama kau kata? Dapat masuk. Siapa yang tidak dapat masuk tu? Daryl, kenapa nak dapat masuk? Kenapa, apa yang problem? Lain ke apa? Kawan-kawan kau yang lain masuk. Dapat masuk juga nampak. Tiada masalah. Tutup dulu application yang lain. Baru klik link tu. Supaya dia tidak mengganggu. Kalau kau buka banyak macam tab. Kalau kau buka satu kali benda bercampur-campur. Confirm kau tidak dapat masuk tu. Cuba balik Fadil, tekan tu link dulu. Kau kena masukkan nama room yang betul dulu, Daryl. SAHIBE sahaja. Lepas tu huruf besar. Lepas tu join. Baru dia akan minta masukkan nama kau. Kalau kau tidak masukkan nama room yang betul, kau tidak akan jumpa soalan tu. Nama room tu kena betul. Room tu maksudnya nama kelas tu. Nama untuk kelas dalam Sokratif tu kau kena betul. Ini kali ketiga sudah kita pakai untuk Sokratif ni. Sepatutnya tiada isu sudah. Kau sepatutnya sudah boleh masuk. Cuba lagi balik yang tidak dapat tu. Erika, Daryl. Dengan siapa Fadil juga nampak belum boleh masuk tu. So kawan-kawan kau yang lain boleh masuk. Tiada masalah. Kasih tutup dulu semua aplikasi lain dalam telefon kamu. Ataupun guna komputer. Jangan buka yang lain. Okey, baru pergi bahagian chat tu. Klik link biru tu. Dia akan minta nama room. Nama room tu maksudnya nama bilik. Type nama room tu huruf besar. SAHIBE. Lepas tu baru join. Okey, sudah masuk dalam nama room tu. Barulah kau boleh masukkan nama kelas. Nama kamu dan kamu punya nama kelas. Baru kamu enter. Masukkan. Barulah kamu dapat tengok soalan tu. Macam kawan-kawan kau yang tengah jawab soalan sekarang. Okey, Fauzan. Ijoel siap sudah. 25% saja. Ijoel kau hentam gak satu Ijoel? Cuba nampak. Fadil tu cuba nampak ada soal kau dalam sana tu?
Okey, Hani siap. Nur Adilisha 100%, good. Hani 80%, Nora Risha 75%. Razak 45%. Okey, yang sudah siap, kau boleh jawab semula. Kalau kamu yang tak dapat markah penuh, kau boleh jawab semula. Keluar balik dulu, baru masukkan balik nama kamu. Okey, Fauzan 75% sudah kita nampak. Cassandra 25%. Okey, Daryl baru masuk. Joel jawab semula, Joel. Tengok nampak 25% saja tu. Ervanila 85%. Firdaus 50%. Wafik masih menjawab lagi 35%. Fadil pun baru masuk lagi. Baru masuk. Baru satu orang yang betul semua. Sikit saja 10-20 soalan saja tu. Tu soalan tolak. Cuma kau kena kira. Kau bukan boleh kira dulu baru masukkan jawapannya di sana. Bukan kau terus type jawapan saja begitu. Kira. Tengok soalan betul-betul, baca soalan betul-betul. Soalannya soalan-soalan mudah saja tu. Cuma kau kena kira. Ini operasi tolak. Kau boleh gunakan kaedah tolak, kaedah geng 10 yang cikgu ajar sebelum di dalam kelas. Untuk peminjaman. Kena pinjam. Untuk tolak ni kena buat pinjam daripada rumah sebelah. Okey, Ervanila pun 100% good. Ada 2 orang sudah dapat 100% juga nampak. 3 orang. Syarifah pun dapat 100%. Okey, yang tidak dapat lagi masih di bawah 50% tu kau boleh masuk semula, jawab semula selagi cikgu belum tutup lagi. Erika baru masuk balik tu cikgu nampak. Nela ada problem enggak Nela? Kau punya line 2 kali cikgu nampak masuk. Coba cuba balik. Okey, Fauzan 80% yang siap. Yang tanda right tu maksudnya kau sudah siap semua. Itulah markah kamu keputusan yang dia tulis berapa persen tu. Okey, Joel masuk balik, good. Jawab semula. Siapa yang masih tidak sampai 50% tu jawab semula. Sebab ini soalan senang. Sepatutnya kau kena dapat 50% ke atas. Razak pun 45% cikgu nampak tu. Kira betul-betul lah. Soalannya tidaklah terlalu susah, tidak juga terlalu senang. Dia paras sederhana sahaja.
Oke, 10 menit sudah. Oke, cukup beri masa 1 menit tambahan. Oke, cukup stop. 12 menit sudah. Oke, kita tengok result dia dulu. Oke, Fauzan 80%. Cassandra 70%. Tak sempat habis nih, siap nih. Yang tanda right siap tu siap semua. Semua maksudnya dia sudah jawab sampai soalan 20. Daryl 50%, Ijoel 2 kali dia jawab. Yang pertama 25, yang kedua 30%, Erika 35%. Pun tak sempat habis nih. Ervanila 100% good. Firdaus 60%, Wafik 100% good. Fadil 45%, Nur Adelisha 100% good. Zahra Hani 80%, Nur Arisha 75%, Nur Najiha 50%. Kenela 2 kali dia jawab, 2 kali dia masuk ni 45%. Razak 45% dan Sharifah 100% good. Okey, tahniah. Okey. So, juga akan tunjukkan keputusan ni macam biasa, seperti biasa nanti juga akan kongsikan di dalam grup kelas nanti. So, cikgu ulang balik. Okey, cikgu akan tunjukkan untuk soalan yang kau baru jawab sebentar tadi. Kalau ada lagi yang masih tidak tahu ataupun tidak faham apa maksud kaedah geng 10, cikgu akan tunjukkan apa maksud kaedah geng 10 yang cikgu maksudkan tadi. Okey, contoh kita pergi pada soalan yang pertama. Okey, sebelum tu cikgu mau tanya, siapa yang masih tidak tahu pasal kaedah geng 10 ni? Siapa yang masih tidak tahu? Cikgu pernah ajar kaedah untuk geng 10 ni di dalam kelas. Ada yang masih tidak tahu, tekan butang raise hand tu. Siapa yang tidak tahu, angkat tangan. Tekan butang raise hand tu. Cikgu mau tahu berapa orang yang tidak lupa. Oh, Firdaus. Lagi? Yang lain masih ingat kah? Joel. Lagi? Siapa yang masih tidak sure pasal apa sebenarnya geng 10 ni? Makanan kah dia, coklat kah dia, apakah? Okey. Okey, contoh tengok depan. So, kaedah geng 10 ni adalah kita gunakan untuk operasi penolakan yang melibatkan kita perlu untuk buat peminjaman. Okey, contoh soalan yang pertama tadi. 15 tolak 9. Okey.
So dia cakap sana 15 tolak 9 sama dengan 6. Betul ataupun salah dia punya soalan tadi kan. Tanya true ataupun false. True betul ataupun false salah. So kita kena uji dulu soalan ni. Sama dia betul atau tidak. Kaedah biasa yang kita belajar di dalam kelas. Kita akan guna kaedah bentuk lazim. 15 tolak 9 seperti ini. Ini kaedah biasa. So bila kita tolak. 5 tolak 9. Boleh kau tolak bapakmu? Boleh? Mana yang lebih besar? 5 ke 9? 9. Ya, 9. So, tak boleh kan tolak orang lebih besar, nombor yang lebih besar. Jadi kita kena pinjam daripada rumah sebelah, 1. So, kita pinjam daripada rumah sebelah tinggal sifar. Selalunya kita akan jadikan di sini 15. Ini kaedah biasa. Betul? Ataupun ada yang buat dia potong 5 tu, dia tulis 15 balik di atas. Pun boleh, tidak ada masalah. Baru dia ada tolak. 15 tolak 9. So, sama dengan berapa? Ini ada yang tak tahu kira ni begini ni. Ada yang buat cikgu nampak dia buat begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lepas tu baru dia potong. Tolak 9. Baru dia tolak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baru dia kira bakinya berapa. Ada ni yang buat begini ni. Sampai tahun 6. Bukan lagi tahun 6. Tingkatan pun masih ada yang buat begini. Dia tidak pandai menolak yang begitu. So dia buat begitu. So ini buang masa. So cikgu tidak mau begini. So kita tahu 15 tolak 9 jawapannya sama dengan 6. Betul? Okey, jawapannya sini sama dengan 6. Isunya sekarang, ini ada tidak ramai murid yang tidak pandai guna kaedah. So, itulah kenapa cikgu galakkan untuk buat kaedah yang kedua. Dia panggil sebagai kaedah geng 10. Apa tu kaedah geng 10? Soalan yang sama. 15 tolak 9. Cuma kita guna cara pinjamannya berbeza. Contoh, 5 tolak 9 tidak boleh. Kita pinjam juga daripada 1. Jadikan kosong. Bezanya kita akan cari apa geng 9. Cikgu pernah ajarkan. Apa geng 9? Masuk geng 10 ni, apa nombor yang bila ditambah dengan 9 dia jadi 10? Apa geng 9? Apa? Geng 9 sama dengan? 1. 1. 1. Sebab 9 tambah 1 jadi 10. Apa geng 2? Kalau geng 9, 1. Okey, ini dia punya geng 10 ya. Ini dipanggil geng 10. Cikgu tulis dulu dia punya supaya kau faham apa maksud geng 10 ni. Geng 10, bukan Ben 10 ya. Kau Ben 10 kau tahu pula. Kalau geng 10 kau tak tahu pula. Contoh, 1 tambah berapa dia jadi 10. So 9 gengnya. Okey, 2 apa gengnya untuk dapat 10? 8. 8. Okey, good. Lagi 3 apa gengnya? 7. Good. 4 apa gengnya? 6. Bagus. Yang terakhir, 5 apa gengnya? 5. 5 gengnya 5. Ini dipanggil kaedah geng 10. Boleh? Okey, so sama je balik kepada soalan tadi. So, kita pinjam daripada 1. So, kita tidak tulis di 15. Kita tidak tulis pindahkan dia ke sini 15. Okey? Tengok betul-betul. Kita tidak tulis dia 15. Sebaliknya kita buat apa? Kita tulis di bawah geng 9 ni kita cari gengnya. So, gengnya adalah 1. 9 gengnya 1 kan? So, kita potong 9 ni. Kita tulis tambah 1 di bawah sini. Nampak? So, macam mana kita kira? Kita tidak tolak sudah. Bukan 5 tolak 1. Kita akan jadikan dia 5 tambah dengan 1. Sama dengan 6. So, jawapannya 6. Sama kan? Sebelah menyebelah. Nampak? Boleh? Okey. So, ini yang dimaksudkan sebagai kaedah geng 10. So, lagi cepat kita kira berbanding kita guna kaedah biasa punya. Siapa yang tidak pandai peminjaman ni, bila sudah lebih daripada 10 ke atas, dia bingung sudah. Dah cukup jarinya kan 10. Jadi nak tahu dia boleh tak pakai jari kaki ke, pakai jari kawan ke. So, kau kena gunakan kaedah geng 10 ni lagi mudah untuk kau faham. Okey, kita pergi soalan yang seterusnya. So, jawapan ni betul lah. So, ini jawapannya true. Sebab jawapannya 6 kan. So, jawapannya true lah. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua pula dia bagi tadi 13 tolak 7. Okey. 13 tolak dengan 7. Sama. Kita gunakan kaedah geng 10. 13 tolak 7. 3 tolak 7 tak boleh betul. So, kita pinjam daripada
Kita pinjam daripada 1 jadi kosong. Kita tidak jadikan 13 ah. Tengok betul-betul. Kita cari apa geng 7? Apa geng 7? 3. Yes, good. 3, Geng 7 sama dengan 3. So kita potong 7 ni, kita tulis di bawah tambah 3. Nampak? So 3 tambah 3 sama dengan 6. So 13 tolak 7 sama dengan 6. 6. Boleh? Boleh? Okey, setakat ni siapa yang faham? Tekan butang angkat tangan sana. Siapa yang faham setakat ni? Kaedah geng 10 ni. Okey, good. Alright. Okey, bagus. Okey. Okey, turunkan tangan. Okey, siapa yang tidak faham? Angkat tangan. Ada yang masih tidak faham? Turun tangan dulu. Cikgu tengok siapa yang masih tidak faham kaedah geng 10 ni. Cikgu tunjukkan lagi satu soalan. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. 32 tolak 23 sama dengan 10. Jawapannya betul ataupun tidak kita cek. 32 tolak 23. Okey. Kita gunakan kaedah geng 10. Okey, 2 tolak 3 tidak boleh. Sebab 2 lebih kecil daripada 3. So, kita pinjam daripada 3 tinggal 2. So, di bawah ni, kita potong 3 ni. Apa geng 3? Geng 3 sama dengan? 7. Yes, 7. Jadi kita tulis di bawah sini tambah 7. Jadi 2 tambah 7 sama dengan? 9. Yes, 9. Di sini 2 tolak 2 kosong lah. So di sini jawapannya salah, bukan 10. Jawapannya adalah 9. Nampak? Kaedah geng 10 ni sebenarnya lagi cepat. Lagi mudah kita buat berbanding kita guna kaedah peminjaman biasa. Okey, tapi kalau kau sudah mahir kaedah pinjam biasa, tiada masalah. Teruskan saja. Okey, cuma ini cukup bagi pilihan untuk siapa yang masih tidak mahir kaedah meminjam. Yang pakai pinjam-pinjam ni, gunakan kaedah geng 10 bila selesaikan soalan tolak yang melibatkan kita perlu pinjam daripada nombor sebelah. Boleh-boleh? Okey, kita pergi satu soalan yang terakhir. Kita pergi yang soalan lagi besar sikit. 40 tolak 16. Okey, berapa jawapannya? Tengok lihat. 40 tolak 16. Okey. Kita pinjam 0 tolak 6 tidak boleh. 0 tolak 6 tidak boleh. Kita pinjam daripada 4 tinggal 3. So kita potong 6. Okey, apa geng 6? 4. Yes, geng 6 sama dengan 4. So tambah 4. Jadi 0, 0 tambah 4 sama dengan 4. So jawapannya 4 dah. Sama je kalau letak di sini tadi 10. 10 tolak 6 dapat 4 juga. Tapi lagi cepat kalau kita guna kaedah geng 10. Terus dapat jawapan. Nampak? Lepas tu yang depan ni sama tolak seperti biasa. 3 tolak 1 sama dengan 2. So jawapannya sama dengan 24. Alright. Boleh-boleh? Okay? Okay, good. Okay. Boleh. Alright, okay. So, cikgu harap kau dapat belajar sesuatu hari ni. Tidak dapat banyak. Cikgu tidak ajar tajuk baru lah. Untuk makluman, untuk sepanjang PDPR 2 minggu ni, kau kena fokus kepada siapa yang sudah siap projek. Okay? Sebelum cikgu akhiri kelas. Siapa yang sudah siap projek? Belum. Siapa yang sudah siap projek tu sebenarnya? Belum. Okay. Belum. Tengah buat. Okey, dengar projek tu sepatutnya berakhir hari ini. Cuma cikgu bagi lagi masa, kau ada tempo dalam masa lebih kurang 2 minggu lagi cuti. Cikgu tidak mau kau gunakan masa 2 minggu tu cuti untuk buat projek saja. Sebab masa 2 minggu ni adalah masa untuk kau buat ulang kaji. Sebab selepas buka sekolah nanti, insyaAllah kalau tiada aral melintang, kita sekolah seperti biasa selepas cuti pertengahan tahun, kamu terus akan ada peperiksaan pertengahan tahun. Jadi cikgu menggunakan masa 2 minggu ni, siapkan projek tu secepat mungkin. Mana yang sudah on progress, siap. Terus hantar, jangan tunggu. Okey, yang kedua, gunakan masa 2 minggu ni untuk buat ulang kaji. Sebab soalan untuk peperiksaan akhir pertengahan tahun ni, dia meliputi semua topik ataupun semua tajuk yang sudah kau belajar. Dan semua subjek bukan saja BM, BI, Matematik, Sains, subjek lain, bahasa Arab, agama, moral, PSB, RBT, semua akan ada ujian dia. Dan soalan semua sudah siap, sudah disediakan oleh guru-guru, tinggal untuk dijawab sahaja nanti. Boleh? So, siapa yang belum
siap projeknya, siapkan. Cikgu mau kau gunakan masa dalam masa 1 minggu maksimum untuk siapkan projek tu. Bermula minggu terakhir sebelum buka cuti itu ada 1 minggu lagi, gunakan masa tu untuk buat ulang kaji. Faham? Jelaskan ni? Jelas. Alright, okay, good. So, kalau tiada apa-apa, ada soalan lagi mau tanya sebelum kita tamatkan kelas? Jangan keluar dulu, cikgu mau ambil gambar dulu. Oke, semua buka kamera masing-masing. Buka kamera. Oke, buka kamera, pandang kamera, duduk bagus-bagus. Oke, pandang kamera masing-masing. Alright, oke, senyum. 1, 2, 3. Alright, oke, sekejap. Cikgu mau save dulu. Supaya bagi tengok kawan-kawan kau di grup. Cikgu akan post gambar tu seperti biasa di grup kelas. Oke, sekali lagi. Oke, pandang kamera. Oke, pandang kamera, pandang kamera. Oke, tengok kamera. Oke, ready. Jangan bergerak. Oke, ready. 1, 2, 3. Oke. Handsome cikgu nampak. Ada yang panjang rambut sudah cikgu nampak. Cikgu. Cikgu punya rambut. Cikgu pun tak suka panjang rambut. Kau punya rambut lagi panjang daripada cikgu. Cikgu nampak. Cikgu macam biasalah. Terang cikgu punya kepala. Seperti terang background si Wafik cikgu nampak tu. Oke. So, cikgu ucapkan terima kasih tahniah kepada semua yang ikut kelas pada hari ini. Oke. So, pastikan sekali cikgu ingatkan siapkan projek tu. Sebab projek tu ada markah. Bukan saja ada penilaian, yang paling penting siapa yang punya projek yang paling baik akan mewakili kelas. 5 yang terbaik dalam kelas masing-masing dapat sijil. Dan yang 5 orang tu dia akan berpeluang untuk mewakili kelas kamu untuk pertandingan antara kelas tahun 4 yang lain. Okey, dan pemenang dia akan dapat hadiah. Dia akan ada medal disediakan. Medal percutian, dia bagi motor, bagi kereta kebal. Tiada, yang betulnya dia bagi medal lah. Akan ada disediakan sudah medal, hadiah dia. Dan sijil. Dan yang paling penting, siapa punya projek yang terbaik akan ditampal di papan panitia untuk dipaparkan kepada kawan-kawan kamu yang lain. Boleh-boleh? Okey, so kalau tiada apa-apa, cikgu tamatkan kelas pada hari ini. So, insyaAllah kita akan jumpa lagi selepas buka sekolah nanti. Dan jika memerlukan apa-apa mau tanya cikgu, message cikgu secara personal. Boleh-boleh? Untuk hantar projek pun nanti, message cikgu secara personal. Faham? Okey, so kalau tiada apa-apa, cikgu rasa setakat itu saja untuk kelas hari ini. Cikgu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, sebelum tu cikgu belum tanya lagi tadi. Yang terakhir, okey, kita buat rumusan sikit apa yang kita belajar hari ini. Boleh type di chat sana, boleh buka mic. Apa yang kita belajar hari ini? Tolak. Okey, operasi tolak, good. Lagi? Bagi. Yes, operasi bahagi. Okey, itu 2. Cikgu mau pastikan buat ulang kaji balik ya. Siapa yang belum akhir tadi, buat ulang kaji semula apa yang kita belajar tadi. Dan rakaman kelasnya cikgu akan post seperti biasa di YouTube. Boleh tengok balik kalau ada benda yang kau tidak faham. Okey, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Okey, bye semua. Okey, sama-sama. Terima kasih semua.